akhbarana qala akhbarana Qutaibah, hadis 48. Qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaidin an Anas qala akhbarani Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri fatalaha rajulan minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum iltamasuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Maksudnya Qutaibah bin Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami daripada Humaid, daripada Anas, katanya Ubadah bin Samit telah mengkhabarkan kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menceritakan tentang malam Al-Qadar. Tiba-tiba dua orang lelaki Islam telah bertengkar. Lalu baginda berkata, ni rugilah. Kalau ikut kan Nabi keluar tu nak cerita dah. Nak bagi tahu dah bila itu Qadar ni. Tiba-tiba bila tengok Allahu Akbar, ada orang bertengkar. Tengkar pula depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah larang. Kita kadang jelah setengah-setengah orang dia dia disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, Allahumma la tudrikuni zamanun la yuttaba'u fihimul halim wala yustahya minal halim atau kama qala. Ya Allah, jangan kau sampaikan aku pada satu zaman orang alim ni tak diikuti, orang yang lemah lembut, orang yang akhlak mulia ni orang tak hormat. Itu zaman Allah kan. Kita orang masjid, orang suruh, orang ni orang tak hormat. Dia nak cakap, yalah kadang-kadang kita depan tak maaf cakap kadang-kadang tak, hak jenis merokok kalau ada merokok tak. Depan-depan kita nak merokok. Tak ada hormat. Rasa nak ambil rokok tu ramai sumbat mulut tu kan. Tapi sabarlah. Kadang-kadang kat masjid tuan-tuan, kat masjid, kat kubur. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang tak ada. Allah, sedih tengok. Suasana masyarakat kita, dia tak hormat, tak ada hormat. Ini yang disebut dalam hadis tadi ni. Maknanya Allah angkat kerahmatan tu. Sebab orang tengkar tadi. Kamu duduk dekat di masjid Nabi, dalam masjid. Dalam masjid nak bincang jangan sampai. Tu kata tadi kalau tepi pantai dalam hutan, jeriklah. Masjid dia ada cara dia, ada kaedah dia. Tak boleh sebarang-barang. Ni antaranya berlaku kepada akhirnya Allah angkat, tak cerita bila berlakunya Lailatul Qadar. Sebab bila mana ada dua orang lelaki Islam telah bertengkar. Ni sahabat Nabi lah ni, bukan orang lain dalam masjid Nabi. Cuma dia, cara riwayat hadis tu nak jagalah tu. Saya cuba tengok juga tadi siapa suruh sahabat tu tapi tak disebut. Dia senyap siapa dia tak sebut. Suruh sahabat tu. Macam bila Nabi jemput sahabat-sahabat waktu Nabi menikah dengan Zainab. Nabi jemput malam tu Nabi sembelih kambing lah. Yang sahabat ni pergi borak kat rumah Nabi sampai ke malam. Dah makan balik lah kan. Oleh kerana dia seronok tu borak sampai ke malam, sampai Nabi pun rasa susah hati. Turun ayat Quran tegur sahabat Nabi ni, dah lah balik lah, dah lah kamu dah jamu, balik lah sudah, ni tunggu sembang pun sampai ke malam. Walaupun rapat setengah kawan-kawan kita kan, bila kita pergi ziarah betul, kalau memang tuan rumah tu suruh kita beria tu tak apalah. Setengah tu dia ialah dia macam orang kata manis mulut, orang Melayu kita manis mulut, faham-faham lah, balik-balik lah kan, malam lah ni pukul 11 dah weh kan, tak balik lagi. Jadi Nabi tak sebut pada sahabat. Bila turun ayat Quran, aku turun ayat Quran, Nabi segan lah nak sebut. Nabi dah letih kan, nak layan siang apa semua, tiba-tiba bila dah lepas jamu kamu sembang lagi situ. Jelbat. Mungkin masa tu jelbat lagi. Jadi ini kita kata akhlak yang sangat indah yang ditunjukkan dalam keluarga Nabi dengan para sahabat. Cantik kita tengok. Kena memahami.
Kan? Kawan ni faham, dia guna bahasa yang baik. Duduk dulu tak apa. Kan? Kita pun tengok dah pukul 11 dah. Dia kan? Faham lah, memanglah dia takkan dia kata balik. Kan? Takkan dia nak kata begitu. Kan? Kita memahami tu keindahan akhlak tadi tu. Yang ni dia dengan bahasa manis dia, tak apa, minum lagi, dia tolong bubuh air lagi. Padahal dia nak suruh balik tu, dia suruh bubuh air tu. Kan? Tapi yang kawan ni tak faham. Supaya orang Arab lah. Tapi orang Arab dia bagus. Orang Arab ni satu kelebihan dia mula kita datang tu dia jamu kopi. Dan bila dia jamu syai tu, dia jamu teh tu, lepas jamu teh tu kena balik lah. Jangan tunggu lagi. Itu isyarat suruh balik. Kan? Kalau lepas minum syai tu nak tunggu kopi pula, tu tu nak kena tu kan. Mana tak faham. Mudah faham. Bila lepas jamu syai, lepas jamu teh tu, balik lah. Maknanya dia nak suruh balik tu. Tu maknanya tak cakap lah, tapi orang boleh faham. Itu bagus juga. Kita orang Melayu ni, macam mana cara dia? Nak bagi ajar sikit kan. Kena ada. Supaya faham suruh balik kan. Contohlah. Tapi kalau kawan-kawan rapat tu cerita lain kan. Nak ceritakan dalam suasana biasa kan. Ada yang tak faham tu. Saya sebut tadi kenapa balik pada tadi. Nak cerita kadang-kadang menyebabkan rahmat Allah terangkat. Kita pergi ziarah niat baik kan, niat nak hubungkan silaturahim, tiba-tiba kadang jadi gaduh, jadi tak puas hati, mengumpat pula lepas tu. Tak. Aku dah di tuan-tuan rumah hidang benda-benda yang ada je. Sembang-sembang cerita benda tak ada pula. Kan? Jadi mengumpat pula tu. Kan? Macam kita bagi pinjam duit kawan kita lah, niat nak tolong dia. Nyuruhnya tak bayar pula. Aduh, sakitlah jiwa. Kan? Kita nak tolong dia. Tuan, saya diuji begitu. Kita bagi kawan kita ni, pakailah kereta dulu. Kita sambung bayar sudah lah. Nak tak bayar sampai ke sudah. Oh, tuan-tuan, nak sabar tu. Nak lupakan dia tak bayar tu. Kan? Allahu Akbar. Kalau tak ingat ke hadis Nabi kata kelebihan sedekah tu. Oh, tuan-tuan. Memang jadi nak bergaduh. Walaupun orang yang paling rapat dengan kita. Tuan-tuan tolong orang rapat ke tak rapat? Orang rapat lah. Orang percaya ke tak percaya? Orang percaya lah. Tiba-tiba kita jadi paling tak percaya pula ke dia. Itu ujian dia. Kan? Kalau itu suasana yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, balik pada tadi. Bila Nabi sebut, bila sahabat tu dalam keadaan bertengkar, lalu baginda berkata, sesungguhnya aku keluar untuk menceritakan kepada kamu tentang Lailatul Qadar. Kan? Lailatul Qadar memang lebih baik daripada 1000 bulan. Malah kelebihan ni semua orang tahulah, yang ada hanya pada bulan Ramadan. Tetapi si Anu dan si Anu telah bertengkar, lalu tugas penyampaian berita itu diangkat. Tu ingat tu. Semoga jika tidak diangkat, tentulah ia lebih baik untuk kamu. Dalam satu huraian para ulama lain diterjemah, maknanya semoga yang Allah bila terangkat itu mungkin lebih baik bagi kamu. Dalam terjemahan Jakim ni disebut bahawa kalau tak diangkat mungkin lebih baik. Itu ada dua huraian pandangan ulama di situ. Bila Nabi sebut wa asa an yakuna khairal lakum tu, apakah Nabi merujuk kepada dirahsiakan itu lebih baik? Ada yang kata begitu. Ada yang kata kalau Allah SWT aku bagi tahu tadi, itu mungkin lebih baik bagi kamu. Mana ada dua pendapat para ulama di situ. Kalau dalam terjemahan sini dia merujuk, mana kalau Nabi bagi tahu tu lebih baik. Mana tahu bila waktu Lailatul Qadar tu. Ada ulama lain terjemah, rahsia tu lebih baik. Wallahu alam. Dalam bab ni kita boleh ambil dua-dua makna lah. Ada makna sama ada rahsiakan ke ataupun tak rahsiakan. Di akhirnya Nabi menyebut, carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ke-7 dan yang ke-9 dan yang ke-5. Jadi susah lah sikit. Malam-malam ganjil lah. Itu yang kata 25, 27, 29 tu. Jadi susah. Tak tahu lah. Susah ke senang? Tak. Mungkin senang juga. Kita tak tahu betul-betul bila. Jadi ada orang kata malam tadi ya tu kau dah. Okeylah. Yes. Mari orang lain pula lepas 2 hari saya rasa malam tadi.
Masing-masing semua rasa Lailatul Qadar tu dia punya. Tak apalah. Kan? Mungkin senang gitulah kot. Ada yang pula, mana tiap malam dia bangun. Tu mungkin lah. Kan? Dah tak tahu bila, nyudahnya tiap malam dia bangun. Tak, kalau hak tahu malam 27 saja, dia kira malam 27 tu lah, hak lain keras sampai kesiar. Jadi adalah kebaikan-kebaikan di situ yang disebut oleh Nabi SAW tu. Kerahsiaan dan terbukanya malam Lailatul Qadar itu mungkin ada hikmah tersendirinya. Walaupun asasnya bila mana sahabat bertengkar itu menyebabkan terangkat tadi. Kerahmatan lah. Pemberitahuan tentang Lailatul Qadar ni ialah rahmat daripada Allah SWT. Kan malam turunnya rahmat, malam Allah menentukan rezeki, malam Allah menentukan keputusan manusia baik buruk dan sebagainya.